Siang hari ini, saya masih bersama dengan Dr. Samsul Ambia Ismail Ahmad, merupakan Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Datuk Intan, Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Kementerian Kesihatan Malaysia. Panjang benar, ya nak sebut. Terima kasih Doktor. Saya bersama kami dan juga Eli serta Sofia. Saya nak tanya soalan dulu ke nak jawab? Silakan. Okay. Saya perlu tanya soalan ini, Doktor. Sebab sebelum ni bila kita membawa topik ini, dan kami panggil pegawai perubatan dan sebagainya, pegawai kementerian, menyatakan seboleh-bolehnya untuk memastikan kita ada kawalan Kendiri ni, kita anggap semua orang di sekeliling kita ada COVID. Supaya kita dapat jaga. Jadi apabila doktor sebutkan yang doktor orang tak nak datang rumah sebab doktor dan keluarga pernah mengalami ini, bagaimana doktor mengendalikan dan memahamkan orang di sekeliling Kelantan dan sebagainya, termasuklah kami yang dapat tahu, okay, Dr. Syamsul datang ke MHI ni, yang ya kita perlu ada mindset seperti itu, tapi kita masih boleh mengawal keadaan ini, masih boleh dikendalikan. Managing the expectations. Ya. Agak suka kalau kita maklum pada orang yang ada technical background. Kalau dia tahu sedikit medical, dia tahulah. Maksudnya kita bila kita walaupun itu ada kes-kes yang Datuk Pengarah kata masih positif, sebenarnya tidak ada keboleh jangkitan dia itu kan. Macam saya ni macam itulah. Tapi untuk orang awam ni suka kita nak explain secara jelas macam itulah. Biasanya ada kemungkinan orang yang pesakit COVID ni yang dilaporkan boleh dapat semula kan. Tapi ialah kita tengok dalam 70-80% yang kena COVID ni ialah yang tidak bergejala. Tapi bila kita ada kawalan rentas negeri semua ni, kita dapat mengawal kluster-kluster tu. Kita tahu di mana kluster tu duduk. Tapi bila berlaku besok, bila kita buka PKPB ini, kita akan nampak kluster itu akan bertebaran lah. Jumpa kontak sini, dan yang tidak bersimptom tu kita akan agak risau. Jadi kita tu pasal kita akan new normal kita ni, akan kita kena terpaksa kekalkan juga. Sehingga betul-betul declare by kita punya authority yang kita ni dah, saya tak tahulah berapa lama new normal ni kan. Kita tetap kena kekalkan tu. Pasal yang tidak bergejala. Contoh sendiri yang saya tengok pada anak-anak saya lah. Ada yang tidak bergejala bila dia masuk ke ward tu. Tapi dia boleh menjangkiti. Jadi itu kita kekalkanlah. Walaupun benda tu dah jadi normal baru kita, tapi kita ada sedikit, kita kena jaga-jaga sikit lah, berjaga-jaga. Untuk waspadaan tu masih lagi perlu ada. Tapi janganlah over sangat kan, sampai kan tak nak jabatan rumah pula kan, kesian dia. Dia tak nak bercakap kan. Rasa kawan. Saya nak tanya macam mana, sebab frontliners ini disanjung. Kan, kita menyanjung macam mana pengorbanan frontliners dan sebagainya. Doktor sendiri menjalankan tugas doktor di barisan hadapan, di ward kecemasan dan sebagainya. Tapi bila doktor disahkan positif, kan? Ketika itu bagaimana? Ketika disanjung tetapi tiba didapati diri sendiri positif dan seluruh ahli keluarga turut dijangkiti. Perasaan ketika itu? Ya. So, saya sebenarnya frontliner ni taklah diminta disanjung kan. Saya rasa banyak juga yang orang nampak frontliner, tapi sebenarnya ramai sebenarnya yang terlibat sama dalam mengendalikan COVID ni. Selalu saya cakapkan pada frontliner ni kan, kita nak anggaplah kita ni antara orang yang terpilih kan. Tak semua orang yang terpilih untuk sama-sama. Ni frontliner je kan ni kan, yang terlibat dalam media masa ni, orang media yang terlibat dalam sejarah negara kita lah. Saya rasa bangga juga kita terlibatlah sejarah negara kita melawan satu wabak yang digeruni oleh dunia. Kan. Tapi bila saya terkena, ialah saya macam orang lain lah. Bila kita dengar tu kita takut kan. Bila kita tengok orang yang kena tak boleh balik rumah, kalau mati waris tak jumpa. Tiba-tiba saya kena. Dalam masa saya tahu ahli keluarga saya tak sihat. Kan. Jadilah kepala saya, selain saya fikirkan diri saya fikirkan keluarga lah, pasal saya ni keluarga kan. Saya takutkan bila wabak ni, ialah bila wabak benda tu menjangkit. Bila tak semua masuk hospital, siapa akan jaga anak-anak saya yang kecil-kecil lah. Kalau dah besar saya tak kisah. Jadi itulah saya rasa macam satu batu tu kepada saya. Alamak, macam ni kan. Sepanjang perjalanan saya daripada Teluk Intan dibawa ke Ipoh waktu maghrib tu. Bila result saya keluar pukul 6, pukul 7 dah kena ambil. So kata-kata terakhir saya lah. Kalau ni lah kata-kata terakhir saya cakap kan. Pasal kita di kuarantin, jaga diri saya kata, jaga budak-budak kan. Jadi kita tak ada saudara mara nak ambil. Jadi sepanjang perjalanan walaupun saya agak teruk masa tu kan. Sakit saya, tapi itu lebih saya fikirlah. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah dari segi, sebelum saya swab pertama negatif, swab kedua buat positif. Jadi saya tak nak buat swab kedua tu pasal saya harapkan saya tak nak buat supaya keluarga saya tak diswab. So biar saya sembuh sendiri. Tapi masa tu doktor dah demam. Teruk lah, memang teruk lah. Ada sense of denial tak masa tu, doktor? Memang kalau kita bayar psikologi bila kita kena first sekali kita akan cuba mendeny lah. Kita akan cuba menafi yang kita kena kan.
confuse sama tu kan. Berbelah bayi bercelaru kan. Tapi dah banyak benda masuk kan. Tengok pula cerita-cerita. Tengok pula video-video yang dikongsi di media masa macam mana kes-kes COVID. Jadi macam itulah. Itulah perasaan saya kan. Memang suka nak digambarkan bila seluruh ahli keluarga. Maknanya doktor masuk dulu. Saya dibawa dulu. Jadi saya tak ada control lah. Out of control of my family. Pasal bila saya dibawa, dia automatik kena disaring. Pasal itu syarat dia. SOP dia. Ada kontak rapat, semua yang berhubung disaring. Doktor tahu tak, ada tak masa atau detik kritikal di mana doktor sedar ataupun tahu yang anak-anak dan keluarga pun mempunyai simptom yang mungkin pada tahap yang agak membimbangkan masa tu? Ada tak pengetahuan masa tu ataupun sebab dah terpisah memang tak tahu apa nak jadi ke macam mana? Saya boleh berhubung lagi lah. Tapi yelah, kita COVID ni dia kata ada 4 tahap. Satu yang tidak bergejala, 2 ada bergejala ringan. Yang ketiga macam saya lah, bergejala yang ada pneumonia. Dan yang keempat tu kita terpaksa mohon bantuan lah. Jadi anak sulung saya tu agak teruk jugalah. Dia masuk ward, bukanlah kita terpaksa bawa dia jatah kecemasan, masuk air. Isteri saya pun demam agak panjang. Hilang selera makan semua lah. Yang lain tu ringan-ringan sajalah. Tapi bila dapat tahu seluruh keluarga kan berada dalam satu, apa rasa macam mungkin kelegaan ke walaupun berada dalam situasi yang tak sihat? Separuh beban saya dah selesai lah saya rasa. Walaupun tak sihat, saya nampak kat depan saya kan. Keluarga kan. Nampak okey, lega alhamdulillah. Itulah yang saya telefon doktor di Ipoh. Boleh tak kami duduk bersama? Kan, biarlah walaupun kita jarak, tetap jarak. Ya. Ya. Jadi mungkinlah doktor sedikit nasihatlah kepada orang luar, orang ramai kan. Stigma ni, nak pecah stigma ni susah kan. Jadi sebab doktor ni mengalami pengalaman tersendiri dan juga mungkin ada kata-kata yang perlu dikongsikan lah berkenaan dengan stigma masyarakat yang masih lagi utuh berkenaan dengan mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Ya, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada terutama keluarga saya, keluarga isteri saya, adik-adik saya dan juga masyarakat lah. Bila saya ada tu terhebah sikit saya punya cerita ni, ramai yang mendoakan tu, memang sedikit sebanyak membantu saya dari segi penyembuhan dan juga semangat saya sekeluarga untuk melawan penyakit COVID ni kan. Itu ialah stigma yang bagus untuk kita ni lah. Tapi ialah masyarakat ni perlu ada stigma tu sedikit untuk kawalan kendiri. Wajib ada, jangan terlampau selamba sangat. Saya ni tak pernah datang Kuala Lumpur, pasal saya ada 2 bulan saya dapat rentas negeri alhamdulillah sebab MHI ni. Alhamdulillah. Saya tengok, saya duduk di homestay tu, saya tengok dia orang dah tak apa berjaga-jaga lah. Saya tengok dah tak pakai topeng. Saya semalam tak masuk lift tu, dia kata tak apa, masuk je penuh-penuh. Jadi tak boleh jugalah kan. Saya dapat ada kotak tu, saya duduk dekat bangunan baru tu kan. Saya kata tak boleh. Dia kata tak apa, masuk je. Dia tengah tak pakai topeng. Jadi tak boleh sampai macam tu sekali kan. Mungkin kalau saya bagi tahu saya penyakit COVID, dia mungkin tak bagi masuk. Saya dalam itu privilege Pak. Jadi cubalah, walaupun kita jangan terlalu over sangat, tapi jangan terlalu longgar. Jangan ambil mudah lah COVID ni. Pasal kita tahu COVID ni kan, walaupun tak ramai yang mati, tapi dia punya progress, disease tu cepat. Kalau terutama orang yang ada masalah paru macam saya lah. Saya ada masalah paru-paru dulu kan, sebelum saya terkena COVID. So dia mudah merebak. Dan dia punya pengakhiran ni mungkin tidak baiklah. Jadi jangan terlampau sangat stigma pada orang yang tak ni, tapi jangan terlampau ambil mudah pasal COVID ni. Dan juga itulah, sama-samalah kita berdoa kan supaya new normal kita ni kembali normal yang asal baliklah. Saya rasa untuk saya frontliner ni new normal ni agak menjerih dan meletihkan jugalah, pasal kita terpaksa pakai pakaian yang tidak selesa, duduk pula tempat yang tidak selesa kan, hari-hari kena saring mandi dulu sebelum balik pasal kita risaukan keluarga. Jadilah agak segera berakhirlah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian ini. Yalah, dan terima kasih banyak juga atas jasa pengorbanan hingga hari ini rentas negeri untuk kami untuk membawakan sedikit ilmu kepada kami ini. Terima kasih banyak-banyak. Kami doakan yang terbaik untuk doktor, keluarga, semoga dilindungi oleh Allah SWT. Okey. Terima kasih Masyarakat. Terima kasih doktor. Dapat menjalankan tugas. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang bertugas di luar sana, terutama kawan-kawan saya di KKM. Yang sentiasa bertukus lumus lah. Anggaplah kamu ini adalah insan-insan yang istimewa yang menjaga rakyat Malaysia ni untuk kita sama-sama dilindungi daripada penyakit COVID ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.